Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita teruskan dengan kelas kedua kita pada minggu ini. Okey, topik yang seterusnya kita akan menceritakan tentang kulat fungi. Okey. Okey, sebelum cikgu mulakan tentang kulat dengan fungi ni, okey, boleh tak kamu bagi salah satu contoh spesies kulat atau fungi? Okey, type dalam chat. Bagi cikgu satu contoh atau nama. Sebenarnya kamu dah beritahu cikgu dah masa kelas yang pertama itu. Okey. Okey, bagi cikgu satu contoh. Okey, kulat ni apa? Spesies ke kumpulan? Boleh respon kat cikgu? Kenapa senyap je ni? Ke suara cikgu tak dengar? Boleh dengar tak suara cikgu? Dengar. Okey. Kumpulan ya. Okey. Okey, jadi kita nak pergi kumpulan yang kedua lah. Okey, iaitu kulat dan juga fungi. Okey, cikgu tak nak mulakan dulu selagi kamu tak bagi cikgu salah satu contoh kulat, nama spesies kulat ni. Bagi cikgu satu contoh. Kamu dah belajar daripada darjah 4 sampai darjah 6, lepas tu tingkatan 1 hingga tingkatan 3. Okey. Okey, kemudian disentuh sedikit masa di tingkatan 4. Okey. Okey, Rabiatul, okey, Tania, cendawan. Okey, cendawan tu okeylah. Betul lah, cikgu setujulah tu. Okey, itu adalah salah satu daripada kulat Okey, tapi sebenarnya kalau yang terbaik sekali kalau kita nak cerita pasal kulat ni, okey, dalam sukatan kita yang biasa kita akan dengar ialah yang pertama Slimol. Okey, boleh cikgu terima. Okey. Ada dua lah yang sangat famous dalam silibus KSSM ni. Okey, yang pertama ialah Muco species, atau kadang-kadang cikgu tarik kat situ, nanti kamu boleh salin dalam kamu punya buku nota. Okey, iaitu yang kita kenali kalau dalam bahasa Melayu dulu kita pernah panggil dia sebagai kulapuk. Okey, kulapuk. Okey. Okey, Muco species atau kulapuk. Okey. Okey, yang ni biasanya kalau kita tengok, kalau kita jumpa Muco ni, okey, atau kulapuk ni, biasanya kita akan jumpa dekat mana tu? Biasanya. Dekat mana selalu kita jumpa Muco ni atau kulapuk ni? Tak tahu. Pernah tengok benda yang dah expired, betul. Bagi cikgu contoh. Jadi besok janganlah tulis benda yang dah expired dah, betul. Okey, bagus. Tanya, roti. Roti. Okey, siapa pernah yogurt? Yogurt tak ada boleh naik. Okey, yogurt yang expired mungkinlah kot. Okey. Okey, okey, satu lagi yang paling famous kita ialah apa satu lagi yang nak buat roti kita panggil apa? Bagi cikgu satu contoh. Kita refresh back balik apa yang kita dah belajar. Okey, bagus. Yeast. Okey, jadi dua ni yang selalu famous dalam kita punya kumpulan kulat. Okey, jadi kamu ingat je, kalau kita bercerita tentang kulat, jadi selalu dia akan ingatkan kamu kepada dua jenis spesies ni, iaitu yeast. Okey, kemudian satu lagi ialah Muco. Okey, kulat Okey, kita teruskan yang seterusnya. Okey, kita tengok pengenalan kulat atau fungi. Okey, biasanya kalau dalam kumpulan ni dia tidak mempunyai klorofil. Okey, apa fungsi klorofil? Respon dalam chat. Atau kamu nak bercakap pun boleh lah. Tapi cikgu nak tahu bila kamu respon dalam chat tu, cikgu tahu siapa yang respon, siapa yang tak respon. Sebab cikgu punya kelas cikgu ni biasanya cikgu akan tengok perkembangan pelajar. Salah satu dia ialah pemerhatian. Okey, jadi kalau kamu ada respon, ada nama kamu. Okey, jadi saya tahu. Okey, kamu ni faham atau tidak. Okey, pigmen hijau. Okey, dekat daun. Okey, betul. Tahniah Rabiatul. Okey, jadi okey. Kalau kita tengok pigmen hijau ni atau klorofil ni, okey, apa fungsi klorofil sebenarnya? Apa fungsi klorofil?
Okey, kelas cikgu memang cikgu suka kaitkan dengan pembelajaran yang lepas. Apa contoh-contoh, okey, contoh kegunaan klorofil ni pada tumbuhan. Okey, ingat klorofil tak semestinya ada pada tumbuhan, dia boleh juga ada tukar cahaya matahari. Okey, kepada bentuk apa Rabiatul? Tukar cahaya, okey. Tukar cahaya ke matahari kepada makanan. Okey, itu tak berapa tepat. Okey. Proses dia kalau klorofil ni ialah menjalankan proses fotosintesis. Okey, dia ada dia punya bahan pencetus. Okey, bahan utama dia ialah glukosa lah. Sorry. Dia punya bahan utama dia ialah air yang telah diuraikan, okey, dipecahkan, okey. Kemudian satu lagi ialah karbon dioksida. Okey, jadi konsep Rebel tu tolong betulkan. Okey, jangan katakan pigmen hijau dekat daun, okey. Jadi dia tukarkan cahaya matahari dia kepada makanan. Dia bukannya tukarkan cahaya matahari pada makanan. Okey, klorofil ni, okey, fungsi dia ialah, okey, klorofil ni dia akan serap tenaga cahaya matahari. Okey, jadi klorofil ni dia akan mempunyai tenaga. Okey, apa tujuan tenaga tu nak digunakan? Ialah untuk memecahkan molekul air. Okey, jadi kalau kita pecahkan molekul air, biasanya dia akan menjadi dua komponen ion, okey, dua bentuk, iaitu satu ialah hidrogen, satu lagi ialah hidroksida. Okey, jadi kita dah ada apa tu? Kita punya pencetus kita, bahan yang nak buat glukosa tu. Kita dah ada hidrogen, kita dah ada hidroksida, lepas tu kita ada satu lagi yang selalu diambil oleh tumbuhan ni ialah gas karbon dioksida. Jadi kombinasi ni akan menukarkan kepada bentuk glukosa. Okey, faham tu? Jangan silap konsep benda ni. Okey, yang lain semua jelas tak ni? Jelas tak apa cikgu cakap atau cikgu cakap bahasa yang agak kamu sukar faham? Jelas atau tidak? Fotosintesis tu? Okey. Okey. Itu part yang kamu dah sepatutnya kamu belajar di lower form. Okey, tapi kamu kena ingat bila kita berada di menengah atas ni, okey, konsep fotosintesis ni boleh dibahagikan kepada dua. Satu ialah tindak balas cahaya. Okey, tindak balas cahaya ni biasanya memecahkan molekul air, menyerap karbon dioksida, dan satu lagi tindak balas gelap. Okey, tindak balas gelap ni akan membentuk glukosa. Kalau glukosa ni dibentuk dengan banyak, dia akan menjadi karbohidrat dan seterusnya dia akan membebaskan gas oksigen. Okey, jadi itulah kalau kita nak dapat oksigen yang baik ni adalah di waktu malam sehingga awal pagi. Okey, jadi itu hanya sedikit info ulangan, okey, berkaitan dengan fotosintesis. Jadi kamu kena ingatlah peringkat kamu tu. Kalau kamu ingat fotosintesis peringkat ni, okey, ini adalah peringkat menengah rendah. Tapi bila kamu berada di menengah atas, okey, sebenarnya kamu kena ingat ada dua peringkat tindak balas untuk membentuk proses fotosintesis ni, iaitu tindak balas cahaya dan tindak balas gelap. Okey, kamu catat tak apa yang cikgu cakap ni? Ada catat tak? Atau dengar saja? Okey, catat. Okey, bagus. Okey, kalau kita tengok yang seterusnya, okey, sebilangan kulat adalah unisel. Okey, unisel apa maksud dia? Unisel apa maksud dia? Uni. Kita dah bincangkan hari tu. Boleh respon dalam chat? Unisel apa maksud dia? Nak cakap juga. Okey, boleh cakap. Okey, satu apa Rabiatul? Satu apa tu? Okey, kalau nak buat ayat habiskan. Satu. Okey, satu sel sahaja. Okey, betul. Tahniah Rabiatul, Azim. Okey, ada respon. Okey, kemudian kalau kita tengok sebilangan kulat juga adalah multi cell. Okey, multi kita tahu ialah banyak. Okey, jadi contoh-contoh yang kita boleh tengok pada kulat yang daripada unicell ni ialah yeast. Okey, dan satu lagi multi cell ni ialah muco. Okey. Okey, kalau cikgu tanya soalan cepu mas, manusia unicell ke multicell? Manusia. Unicell ke multicell? Okey, sekarang ni cikgu nak kamu type. Belajar type. Kita kena interaktif sikit.
Manusia. Okey, cikgu agak risau juga ni lah. Connection pun dah tak berapa baik ni. Okey. Okey, jadi multi cell. Okey, jadi maknanya manusia ni ialah multi cell. Okey, jelas. Alhamdulillah. Mana kamu faham. Okey, kita tengok pula slide yang seterusnya. Okey, yang ini gambar bukan bakteria ni sebenarnya. Okey, cikgu ni typo error ni. Okey, ni kulat. Okey, kalau kita tengok kulat ni, kulat ni saiz dia ialah 10 mikrometer hingga ke 100 mikrometer. Jadi saiz dia bertambah lebih besar daripada kulat. Okey, tolong betulkan ni. Ini bukan bakteria, ini adalah kulat. Okey, kalau kita tengok bentuk atau gambar rajah kulat ni atau fungi ni, ini adalah kita punya muko. Okey, muko kita bentuk macam ni. Okey, kalau dengan gambar rajah dekat kita macam ni bentuk dia. Yang ni kalau kita nak tengok gambar yang tengah ni biasanya kita akan menggunakan mikroskop elektron. Okey, baru kita boleh nampak jelas. Okey, jadi rupanya kita tengok ada dunia lain selain daripada dunia yang boleh dilihat dengan mata kasar. Okey, ini adalah kita punya yeast. Okey, yeast yang dalam roti tu lah. Okey, yang menghasilkan, dia sebenarnya kan bukan yeast dalam roti. Yeast ni proses dia ialah membebaskan gas karbon dioksida pada dough, okey, dan hasilkan ruang-ruang kosong dan akhirnya menyebabkan dough tu akan menjadi gebu. Okey, jadi ada ruang-ruang kosong, okey, lembut dan sebagainya. Okey, itu proses dia. Okey, tolong betulkan sini. Yang ini bukannya bakteria, ini adalah kulat. Okey, kita tengok daripada bentuk yang pertama, saya tengok contoh kat sini ialah kulat atau fungi. Okey, yang asasnya kalau kita tengok, kalau kita tengok daripada bakteria, lapisan yang paling luar itu sekali apa? Apa yang kita boleh tengok itu? Apa beza dia antara bakteria dengan kulat ni? Kalau luar, paling luar pada bakteria, dia akan ada lapisan apa kat luar dia? Boleh respon kat cikgu pada pembelajaran yang lepas? Yang paling luar. Boleh ingat balik tak? Boleh? Aku tak nak cakap pun boleh. Tak apalah cikgu tengok kelas dekat SMK DAS ni dia suka bercakap. Okey. Okey, boleh respon kat cikgu. Okey, kalau apa beza dia kalau kita tengok lapisan kulat fungi dengan bakteria itu? Apa beza dia? Bentuk luar dia ada apa? Okey, kalau kita tengok fungi dia mula sekali ialah dengan dinding sel. Dinding sel sekali lagi. Bakteria pun ada dinding sel. Kebanyakan diperbuat daripada bentuk gula. Tapi kalau kulat ni, dia perbuat daripada kitin. Jadi kamu kena ingat. Kalau macam tumbuhan, ialah selulosa. Kalau bakteria, dia banyak daripada bentuk-bentuk polisakarida. Jadi makna kemudian kalau kita tengok kulat pula, dinding sel. Nama dinding sel. Tapi bahan asas yang membentuk dia ialah kitin. Jadi kalau kamu tengok kulat dia tak ada satu lapisan berlendir pada bahagian luar. Setuju? Setuju atau tidak? Betul. Betul. Jadi kita kalau kita ingat je kalau kulat ni, ingat je kalau lapisan berlendir ni itu ialah lebih kepada bakteria. Okey, kemudian kalau kita tengok yang seterusnya kat sini ialah kita ada granul glikogen. Granul glikogen ni yang berwarna biru ni, ni adalah tempat menyimpan makanan. Kemudian kalau kita tengok ada satu lapisan yang sangat besar dalam kulat ni, ini kita panggil dia vakul. Vakul. Dan seterusnya ada nukleus. Kepada nukleus ni akan mengandungi maklumat genetik atau DNA. Dan seterusnya yang menampung kita punya granul glikogen, vakul, ini semuanya adalah cytoplasma. Mudah saja tu. Kamu nak ingat. Tak ada masalah. Kita pergi kepada slide yang seterusnya. Kita tengok kulat. Ini bentuk kulat. Cikgu nak tanyalah. Kalau katakan kamu tengok roti tu ada kulat sedikit. Biasa apa yang kamu akan buat? Sedikit je dekat ujung. Biasa apa yang kamu akan buat? Bagus.
Boleh tak kita buang je bahagian yang ada kulat tu, yang lebih tu kita makan? Siapa pernah pernah buat macam tu? Jangan buat. Sebab apa? Kalau kita tengok, memang kita akan tengok kulat tu ada pada bahagian ujung tu. Sebab cikgu pernah tengok, ada dekat sepanjang pengalaman cikgu sebagai guru dulu, ada pelajar-pelajar asrama tu dia tengok roti tu, oh sikit je kulat, lepas tu yang ujung dia buang, lepas tu yang selebihnya dia makan. Kena hati-hati sebab apa? Mucor ni dia ada dia punya rhizome, akar sampai ke bahagian-bahagian yang tidak nak kelihatan kulat. Jadi itu sangat berbahaya untuk makan. Jadi kalau kita dah nampak ada kesan kulat, kalau lepas tu ada tempoh pun dah habis, biasa kita akan buang. Okey, itu adalah mucor, ini adalah bentuk yeast. Okey, kalau kita tengok comparison, okey, antara yeast dengan spor kita punya mucor ni, okey. Jadi kalau kita tengok kat sini agak-agak antara yeast ni, okey, kita punya yeast ni adalah unicell, okey, lepas tu kita punya mucor ni adalah multicell. Okey, soalan cikgu yang pertama. Okey. Okey, apa yang kamu boleh perhatikan perbandingan antara gambar yeast dengan gambar mucor ni? Apa yang kamu boleh dapat simpulkan? Okey, apa yang kamu boleh dapat simpulkan kat situ? Oh, ini dia satu saja. Okey, yang ini dah okey ada berakar, lepas tu ada batang, okey. Okey, kemudian ada dia punya sporangium dan sebagainya. Okey, apa yang kamu boleh tengok kat situ? Okey, apa yang kamu boleh buat comparison nanti atau perbandingan kat situ? Okey, yang pertama kita dah tahu tadilah unicell dengan multicell. Okey, apa perbandingan yang kamu boleh nampak kat situ? Okey, kalau cikgu tanya, yeast ni adakah dia lebih maju daripada mucor? Ya atau tidak? Daripada segi pembentukan struktur dan sebagainya. Okey. Ya atau tidak? Ada seorang je, Aina je cikgu dengar respon. Yang lain? Okey, yeast ni adakah ia lebih maju daripada mucor atau mucor ni lebih maju daripada yeast? Mana satu? Tadi cikgu dah tahulah, dah ada orang menjawab tu sebenarnya. Boleh respon kat cikgu? Okey, kalau kita tengok kat sini, okey, yeast, okey, okey, yeast tu sebenarnya kalau kita tengok kat situ dia kurang maju berbanding dengan mucor. Kurang. Maknanya kalau kita tengok daripada segi yeast ni dia lebih ringkas berbanding dengan mucor. Sebab kita dah tahu tadi yang peringkat awal tadi yeast kita adalah unicell. Biasanya kalau unicell ni dia semuanya adalah bentuk ringkas. Okey, jadi dia belum maju lagi lah berbanding dengan mucor. Kalau kita tengok mucor ni seakan-akan bentuk apa tu? Seakan-akan bentuk apa? Seakan-akan bentuk pokok, betul? Setuju? Okey, adakah anda ni bersama dengan cikgu? Boleh dengar suara cikgu tak? Okey, jadi semua senyap ni. Okey, jadi kalau kita tengok, okey, mucor ni dia lebih maju berbanding daripada yeast. Okey, sebab kalau korang tanya kenapa? Sebab sifat multicell. Okey, sifat multicell. Okey, dia kalau multicell ni dia tumbuhan yang lebih complicated. Okey, jadi lebih maju, okey, berbanding dengan yeast. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya, slide yang seterusnya, kita tengok habitat. Okey. Okey, kalau kita nak buat pengkelasan tentang setiap kumpulan mikroorganisma ni, biasanya kita akan tengok apa dulu? Kita dah bincangkan dalam bakteria tadi. Yang pertama apa agaknya? Yang pertama apa yang kita akan tengok? Saiz, bentuk, betul? Okey, habitat. Okey, lepas tu cara pembiakan. Okey, dan yang paling penting sekali ialah nutrisi. Okey, cara pemakanan. Okey,
Jadi ni kita pergi kepada faktor yang kita nak kategorikan kumpulan mikroorganisma tu. Okey, iaitu kulat ni. Okey, kita tengok kebanyakan kulat ni atau fungi ni, okey, dia suka di tempat yang gelap dan lembab. Okey, termasuk bahan reput dan juga organisma yang lain. Okey, jadi makna kita ni boleh tak menjadi habitat bagi kulat? Boleh atau tidak? Boleh respon kat cikgu? Tak? Boleh atau tidak? Oh, tidak. Okey, Rabia tu kata tidak. Boleh tak kita jadi habitat bagi kulat? Tidak. Okey, yang lain? Cuba tengok betul-betul dia punya habitat tu. Dia ada apa tu? Tempat yang gelap. Ada tak pada tubuh badan kita tempat yang gelap? Lembab. Okey. Lepas tu ada bahan yang reput. Organisma lain cikgu tak perlu nak bincang lah. Kita lah organisma tu. Okey, semua ada kan ciri-ciri dia. Okey, bagi cikgu contoh kalau cikgu ceritakan okey tempat yang lembab. Kat mana yang selalu ada tempat yang lembab pada tubuh badan manusia? Okey, cikgu minta dalam kelas cikgu jangan malu. Okey, kamu cakap je. Okey, apa dia? Okey, celah jari cikgu setuju. Lagi? Yang paling obvious sekali kat mana? Okey, betul. Setuju. Okey, tangan. Okey. Okey, lagi? Mulut kita boleh tak? Mulut kita sentiasa lembab kan? Okey. Jadi kita kena ingat lah. Okey, ciri utama kalau kita nak benarkan kulat atau fungi ni membiak, yang pertama dia ialah gelap, lembab, okey, ada bahan yang reput. Okey, itu semuanya adalah tempat yang sesuai untuk pembiakan fungi. Okey, kemudian kalau kita tengok yang seterusnya, bagi bentuk pula, okey, dia lebih kepada bentuk sfera. Okey, sfera ni bentuk apa? Sfera bentuk apa? Bulat. Bagus. Okey, kalau bentuk filament ni? Filament ni bentuk apa? Filament ni bentuk apa? Segi empat sama, tak berapa tepat Azim. Okey, filament ni macam okey, tahu straw? Kamu tahu tak straw? Straw minum tu? Okey. Jadi dia bentuk yang panjang. Filament ni adalah bentuk yang panjang. Okey, dia tak semestinya lurus, dia boleh bengkok dan sebagainya. Okey, jadi dia mesti struktur yang panjang. Okey, macam mucosa tadilah. Okey, itu adalah habitat dan bentuk. Okey, kita tengok cara pemakanan. Okey, cara pemakanan yang kita dah belajar dalam bakteria ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada berapa? Ada 2. Bakteria ada 2. Ada 2. Kita baru belajar Isnin itu. 3. Ada 3 kan? Rabia tu ada 4 tambah 1 pula. Saprofitisme, parasitisme dengan fotosintesis. Ya, okey. Fotosintesis tu mendengar rendah. Okey, banyak kita gunakan fotosintesis. Tapi kalau nama lain dia? Nama lain dia? Rabia tu kena standby satu lagi. Sebab Rabia tu kata 4. Boleh Rabia tu? Okey, fotosintesis satu lagi ialah autotrophic. Okey, tropisma. Okey, jadi itu antara contoh ialah fotosintesis. Okey. Okey, boleh? Okey, Rabia tu satu lagi apa Rabia tu? Rabia tu cakap ada 4. Tersilap pula. Okey, tak apa. Silap di sini tak apa. Yang penting jangan silap masa menjawab peperiksaan. Okey, saya nak kamu respon. Okey, kalau kamu senyap saja kelas cikgu ni, cikgu tak tahu kamu ada masalah atau tidak ada masalah. Jujur. Dengan kelas cikgu kena jujur. Okey? Tak apa buat silap. Kita mesti buat silap. Cikgu pun buat silap juga. Okey? Cikgu ni bukannya perfect juga. Okey? Okey, kalau kita tengok cara pemakanan bagi kulat.
Autotropisme. Okey, itu yang nama lain bagi fotosintesis. Cuba tengok balik nota yang lepas. Kalau nama lain, okey, nama lain yang kita senang nak sebut ni, okey, cikgu try kat sini yang lain boleh tulis autotrophic. Okey. Autotrophic, okey atau autotropisme. Okey, nama lain bagi fotosintesis. Auto, kita nampak auto maksud dia apa? Buat makanan sendiri. Okey, boleh? Boleh Azim? Okay, tapi biasanya cikgu akan panggil dia autotrophic pun cikgu dah tahu. Okey. Okey. Jadi kita tengok yang seterusnya. Okey, bagi fungi dia hanya dua sahaja. Okey, yang pertama ialah saprophytisma. Okey, cara pemakanan dia ialah merembeskan enzim untuk menguraikan bahan organik yang mati dan reput sebelum menyerap bahan nutrien tersebut. Okey, jadi mana macam contoh, kalau katakan dia hinggap pada tubuh badan kita, okey, atau berada pada tubuh badan kita, okey, kita dekat kulit kita ada sel-sel mati. Okey, katakan ada sel-sel mati. Jadi kalau dia nak jadikan sel mati tu untuk sumber makanan bagi fungi, okey, jadi dia mesti mengeluarkan enzim dahulu. Okey, makna dia perlu uraikan. Sama juga dengan manusia. Boleh tak kita ambil karbohidrat? Karbohidrat tu terus serap ke dalam sel kita? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Macam manusia kita ambil karbohidrat kan? Karbohidrat, protein, serat dan sebagainya. Okey, jadi apa yang akan berlaku kalau dalam tubuh badan manusia? Kalau kita ceritakan tentang sistem pencernaan tu. Okey, sama juga dengan saprophytisma ni. Okey, kalau karbohidrat kita manusia tidak boleh mengambil karbohidrat direct. Okey, kita kena uraikan dulu menjadi glukosa. Betul? Okey. Faham? Betul. Okey, kalau protein pada tubuh badan manusia, dia akan uraikan jadi apa? Tubuh badan manusia boleh ambil protein ke atau dia boleh ambil benda yang lain? Jadi protein dia tak boleh ambil. Jadi dia perlu uraikan dahulu untuk dapatkan asid amino. Okey, faham? Jelas? Yang ni kamu dah belajar dah. Sebab tu kalau kamu kena ingat je, benda yang ringkas sahaja yang boleh diambil oleh tubuh badan manusia. Bukannya benda yang kompleks. Okey, jadi maknanya kalau benda yang kompleks tu, okey, contoh karbohidrat, okey, kalau macam contoh dia lemak, okey, lepas tu protein, tu semuanya adalah bentuk kompleks. Tak boleh diambil secara terus oleh tubuh badan manusia. Jadi perlu diuraikan juga. Jadi proses ni sama juga dengan kita punya fungi ni atau kulat, kumpulan kulat ni. Okey, kalau dia nak makan, nak jadikan sumber makanan, dia mesti ambil daripada benda-benda yang reput. Okey, dahulu. Okey, dah reput kan, dah diuraikan, baru boleh diambil sebagai sumber makanan. Okey, itu sebabnya kalau kita sebagai seorang manusia ni, okey, kan cikgu dah cakap itu saprophytisma ni, okey, dia tidak membunuh, okey, tapi membunuh sel perumah, tapi kadang-kadang dia boleh membebankan pada sel perumah. Okey, itu antara contoh dia lah. Okey, jadi kamu kena hati-hati kat situ. Okey, jadi kita juga adalah salah satu sumber untuk okey yang membekalkan nutrisi pada kumpulan-kumpulan kulat dan juga fungi. Okey, yang seterusnya ialah parasitisma. Okey, jadi tadi kamu dah ada beritahu cikgu. Okey, tempat yang paling sesuai untuk pembiakan dia, kita membekalkan kelembapan. Okey, kelembapan. Okey, jadi bila berlakunya kelembapan, kat situlah akan juga di mana proses parasitisma ni juga boleh berlaku. Okey, contoh kalau kamu tengok kat sini, mendapatkan nutrien makanan daripada organisma hidup seperti okey yang hidup okey daripada kulit manusia. Okey, jadi contoh kalau kita terpanggil, ini biasa yang dipanggil oleh orang Melayu lah penyakit kaki makan air, atau yang ni kita kenali dia sebagai athlete foot. Okey, jadi kamu nampak rekah-rekah ni. Okey, itu semuanya adalah kesan daripada proses parasitisma. Okey, kalau parasitisma ni biasanya dia kalau dia makan bahagian tubuh badan manusia dia,
dia akan menghasilkan banyak bahagian-bahagian kulit yang akan tercabut, luka dan sebagainya. Okey, itu adalah konsep parasitisme. Okey. Okey, setakat ni jelas untuk nutrisi? Okey. Boleh ikut, cikgu? Boleh. Boleh. Okey. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya, pembiakan. Okey, dia ada dua. Yang utama dia, kita tahu pembiakan cuma ada dua saja, iaitu satu aseks atau seks. Okey. Kalau dia menjalankan proses asexual untuk proses pembiakan, okey, jadi dia tidak memerlukan pasangan. Okey, jadi maknanya dia boleh bentuknya sendiri. Tapi apa kaedah dia? Kaedah dia ialah pertunasan dan juga pembentukan spora. Okey, kalau kita tengok bagi pertunasan ni, okey, biasanya kita tengok ini dijalankan oleh kebanyakan yeast dan juga muko. Tapi kalau penghasilan spora biasanya ialah muko. Okey, ini adalah contoh pertunasan dan ini adalah contoh-contoh pembentukan spora. Okey. Okey, ini adalah kalau untuk seksual, ini adalah bentuk konjugasi. Okey, biasanya kalau konjugasi ni biasanya dijalankan hanya oleh mucus sahaja. Okey, mucus sahaja. Okey, atau kulapuk. Okey, jadi sebelum cikgu bergerak kepada slide seterusnya, cikgu nak ingatkan sekali lagi struktur. Biasanya kalau keluar dalam soalan SPM ni, struktur ni sangat penting. Terutamanya ialah kita punya mucus. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, kalau mucus kita ni, okey, kalau kamu tengok ada macam rantai-rantai yang panjang ni macam akar ni, kita panggil dia hypha rhizoid. Yang panjang-panjang ni semua kita panggil hypha ni sebenarnya. Ni, semua ni adalah hypha. Okey, rhizoid, hypha rhizoid ni, ini adalah yang macam bentuk ada akar kat sini. Ni hypha rhizoid. Okey, tapi kalau panjang je macam ni, ini kita panggil dia hypha stolon. Okey, kemudian dia ada membentuk satu macam batang yang tinggi kat atas ni, kita panggil dia sporangiophore. Okey, kemudian membentuk dalam ni satu kantung, kita panggil dia sporangium. Okey, dalam sporangium ada spora. Okey. Okey, saya nak kamu tulis, take note kat sini. Okey, gambar rajah mucus ni selalu ditanya di dalam peperiksaan. Okey, kamu tandakan, labelkan sebagai SPM. So, we have to remember the structure. Okey, bagi fungi. Okey, boleh? Faham? Okey, jadi cikgu dah reverse sikit tadi. Okey, jadi cikgu harap kamu jelas. Jadi mana cikgu akan nak tengok dalam nota kamu ada labeling bagi mucus. Okey. Okey, yang seterusnya kita pergi kepada topik yang seterusnya ialah kumpulan yang ketiga iaitu protozoa. Okey. Okey, bagi cikgu contoh atau nama-nama spesies protozoa. Kita dah tahu protozoa ialah kumpulan. Okey, bagi cikgu nama, type dekat chat, ruangan chat tu. Apa contoh-contoh protozoa yang kamu pernah belajar sepanjang kehidupan kamu, okey? Sehingga berumur 17 tahun. Okey, apa agaknya? Apa contoh dia? Okey, bagus. Ameba. Okey, satu lagi yang ada macam kaki-kaki kecil dekat bahagian luar tu, yang terlampau banyak tu, kita panggil apa? Bermula dengan huruf apa tu? P. Apa dia tu? Ada kaki-kaki kecil tu. Aina bagus. Ameba. Dia suka ameba. Okey, yang lain? Nama spesies Jadi dalam proses kita belajar mikroorganisma ni, kamu kena ingat kalau kita belajar bakteria, okey, bakteria itu kumpulan. Tapi nama-nama bakteria tu kita kena ingat. Okey, macam Coccus, Bacillus dan sebagainya. Okey, itu ialah spesies-spesies dia. Tapi kalau kita tengok pula tadi, kita belajar tentang fungi kulat, apa contoh spesies dia? Okey, iaitu ialah kita tengok mucus dan juga ialah kita punya yeast. Okey, kalau protozoa, okey, ialah ameba dan paramecium. Okey, jadi ini yang paling famous lah. Okey. Okey, bagus. Okey, Aina ada respon kat situ, ada 2 Okey, jadi yang lain boleh kamu ambil catatan lah.
Okey, bagi dua jenis spesies tersebut yang berada di bawah protozoa. Sebenarnya banyak lagi, bukan hanya ada dua, ada nama-nama spesies yang lain. Okey, kita tengok contoh yang pengenalan bagi Myxogastria. Okey, nanti cikgu check balik Azim. Myxogastria tu cikgu kena tengok balik lah. Okey, kalau cikgu tak tahu, cikgu cakap tak tahu. Tapi cikgu pernah dengar lah. Tapi cikgu tak pasti, cikgu tak boleh bagi jawapan ni sekarang. Nanti cikgu respon balik Azim Okey, boleh? Boleh Azim? Okey. Nanti take note. Nanti kalau cikgu terlupa, nanti ingatkan balik cikgu. Okey. Okey, kalau kita tengok daripada segi pengenalan, okey, protozoa ni, okey, dia kebanyakannya adalah organisma unisel. Okey, jadi kalau kita tengok susunan itu, cikgu dah cakap apa itu? Susunan yang pertama apa tadi tu? Yang belum maju apa dia? Yang paling kecil sekali apa? Virus. Virus, bagus. Okey, lepas tu yang kedua? Bacteria. Bakteria. Okey, yang ketiga? Protozoa. Protozoa. Okey, kamu tengok protozua, proses dia tu. Okey, kalau kita tengok balik daripada virus, virus sebenarnya kalau dalam tubuh badan manusia bila dia berada di luar, dia adalah bentuk garam, hablur. Okey, itu ialah virus Tapi bila dia masuk je dalam tubuh badan manusia, dia akan jadi jalankan proses hidup. Okey, itu adalah ni. Jadi dia paling kita panggil tidak majulah virus ni. Tapi kita tengok virus ni boleh menyebabkan penyakit pada semua jenis organisma dan boleh menyebabkan maut. Okey. Okey, jadi kalau kita tengok pula pada protozoa ni, okey, dia adalah unisel. Okey, biasanya asas dia adalah ada mempunyai nukleus, cytoplasma dan membran plasma. Okey, dan seterusnya dia tidak mempunyai dinding sel. Okey. Okey, kalau kita sebut dinding sel ni, biasanya ialah untuk menghasilkan bentuk yang tetap. Okey, itu adalah fungsi bagi dinding sel. Okey, kamu take note kat sini. Okey, biasanya kalau dalam soalan kebat, okey, selain kita tahu dinding sel tadi diperbuat daripada apa, okey, bagi mengikut kumpulan-kumpulan yang tertentu. Okey, satu lagi dinding sel ni biasanya dia akan memberi bentuk. Okey. Okey, tapi bagi protozoa dia tidak mempunyai dinding sel. Okey, jelas tak ni? Sekarang ni boleh ikut tak? Kita dah masuk kumpulan yang ketiga ni. Boleh. Okey, boleh Okey, kalau tak tahu tanya dengan cikgu. Tak ada masalah. Boleh, jelas. Okey. Fatihah punya suara Fatihah atas katil ke tu? Senyap dah Fatihah. Apa itu? Belajar kat mana? Atas meja ke atas katil tu? Macam anak cikgu selalu belajar atas katil. Atas meja. Atas meja. Alhamdulillah. Okey. Okey, kalau kita tengok protozoa ni adalah bentuk-bentuk yang kita bincangkan tadi. Okey, ni adalah ameba. Okey, jadi kita tengok ada nukleus. Okey, ada vakul. Okey, kemudian ada membran sel. Okey, kemudian yang dalam ni adalah cytoplasma. Okey, kemudian ialah satu lagi yang kita panggil ialah pseudopodium. Okey, ada apa-apa soalan tak? Ada apa-apa nak tanya tak tentang struktur ameba ni? Tak ada. Tak ada. Okey. Aiman, cikgu nak tanya boleh tak Aiman? Sebab kau dah kata tak ada tu. Boleh tak? Apa itu? Okey. Pseudopodium tu apa ya? Ada ke tak ada soalan tu? Okey Man, cepat. Pseudopodium tu apa? Cikgu rasa pseudopodium ni baru diperkenalkan sekarang kan, betul? Satu struktur yang baru, betul? Betul atau tidak? Anak anda 5AB cikgu ni. Ke atau kamu pernah dengar pseudopodium ni? Pernah dengar atau tidak? Tak pernah. Pernah? Aina pernah dengar Pernah ke tak pernah? Tak. Tak mana? Tak pernah. Tak pernah. Okey, jadi cikgu ingat tadi macam pernah. Okey. Okey, pseudopodium ni kita panggil dia macam
tangan palsu. Okey, tangan, okey, kalau tangan ni tujuannya untuk apa? Manusia gunakan tangan untuk apa? Mencapai sesuatu. Okey, mencapai sesuatu, mengambil sesuatu. Okey. Jadi bagi ameba ni, kalau dia menjalankan pseudopodium, okey, jadi dia akan membuat satu unjuran yang panjang, okey, untuk mengambil makanan. Kemudian dia ambil makanan, lepas tu dia tarik ke dalam ameba tersebut. Okey, faham? Jelas? Faham. Okey. Jadi bila makanan tu masuk ke dalam ameba, kita panggil dia fagositosis. Mana cikgu ni, okey? Okey, fagositosis. Okey, cara pemakanan dia ialah fagositosis. Mula dia tangan tu macam contohlah, kalau katakan macam ni, cikgu buat lukisan dia supaya kamu lebih jelas. Okey, katakan, okey, cikgu pakai ni. Okey. Okey, cikgu ada makanan kat sini. Okey, ni sumber makanan. Okey, boleh nampak tak pen cikgu tu dah bergerak tu? Boleh nampak? Okey. Okey, katakan ni adalah sumber makanan. Okey, ni makanan M je cikgu pakai mouse lah sebab cikgu tak pakai pen. M tu makanan. Okey, jadi kalau katakan dia nak makan, okey, dia nak ambil makanan ni, okey, jadi apa kan dia buat? Okey, dia pseudopodkan dia. Okey, dia panjangkan sini. Okey, kemudian dia akan panjang juga sebelah sini. Okey, pseudopod. Okey, jadi makanan ni akan tertarik masuk ke dalam ameba. Okey, yang ni kita panggil dia fagositosis. Okey, makanan tu dimakan oleh ameba. Okey, jelas tentang pseudopodium tu? Jelas Okey. Okey, jadi yang ni cikgu rasa tak ada masalah. Cuma yang kamu kena peka ialah struktur yang ini. Okey, cara pemakanan dia macam mana. Yang ni saya rasa yang ni semua basic. Yang ni semua basic. Yang ni semua kamu dah belajar daripada kamu sekolah rendah lagi. Okey, itu ialah ameba. Okey, bagi paramecium pula, okey kita tengok, okey dia yang paling penting kat sini dia ada alur mulut. Okey, dia ada vakul. Okey, vakul ni kalau ikutkan kat sini dia ada vakul mengecut. Okey, ni vakul mengecut. Macam bentuk star ni. Okey, kemudian ada satu vakul kat sini. Ini ialah vakul makanan. Jadi ada dua vakul bagi paramecium. Okey, kemudian dia ada nukleus macam biasa. Okey, ada silia. Okey, silia kat luar ni ialah untuk pergerakan. Okey, dan kemudian yang bahagian luar ni ialah membrane cell. Okey, itu adalah struktur bagi paramecium. Okey, yang ni dua ni pun kena hafal jugalah. Yang ni biasanya yang ni selalu keluar dalam SPM struktur. Cikgu letak situlah SPM. Ya, tak. Dia bukan lukis. Biasanya dia tak akan suruh kamu lukis. Dia biasanya dia okey macam contohlah. Kalau katakan ada gambar raja kat sini, okey mungkin dia akan bagi sini kotak. Kotak kosong. Okey, atau kalau dia tak nak bagi kotak kosong, dia akan bagi apakah X, apakah Y, macam contoh macam tu lah. Jadi itu sebabnya macam cikgu respon pada kawan kamu tu, cikgu lebih suka kamu melukis. Bila kamu melukis, kamu ingat. Kalau kamu tak melukis, macam contoh saya tak ada masalah. Bila kamu buat nota, kamu nak photostat dan tampal ke dalam buku nota, okay, it's fine. Boleh, cikgu tak ada masalah. Tak ada isu besar pun kat situ. Tapi bila kita melukis kat situ, biasanya kita akan nampak, contoh dia, kalau melukis tu kita boleh ingat setiap struktur yang ada yang dalam ameba tersebut, dalam paramecium tersebut. Okey, jadi kamu kena ingat. Okey, itu yang paling penting. Sebab apa? Ini adalah soalan-soalan yang mudah untuk kita dapat markah. Kalau kamu tak ingat, jadi biasanya susah untuk kita dapatkan markah-markah yang mudah. Jadi ini antara salah satu contoh dia ialah struktur ni lah. Okey? Okey. Kemudian satu lagi ialah trypanosoma. Okey, ini yang baru. Okey, cikgu perkenalkan yang baru. Okey, dia ringkas saja, iaitu dia ada cytoplasma dan kemudian dia ada nukleus. Okey. Okey, jadi tugasan anda yang pertama. Okey, kelas cikgu. Saya nak kelas yang ketiga cikgu besok, kamu respon apa yang dimasukkan dengan trypanosoma ni. Kat mana kita jumpa?
Boleh? Okey? Ada apa-apa nak tanya? Yang ni saya nak kamu explore. Okey, kalau kamu tak explore kat sini, nanti susah. Kamu tak faham. Okey, biasanya kalau ameba dengan paramecium ni benda-benda yang biasa yang kita dah dengar. Tapi benda yang luar biasa ni, ini yang selalu yang kita tak dapat nak jawab. Okey, itu adalah kena ingat kebat ni sebenarnya dia punya komponen dia bukan berkitar pada buku teks sahaja. Dia melibatkan eksplorasi luar. Okey, itu yang pentingnya bagi KSSM. Okey, kita tengok yang seterusnya pula. Okey, protozoa ni, okey, ni adalah dalam bentuk sebenar. Okey, ni bentuk paramecium. Ni paramecium Okey, ni adalah ameba. Okey, dan kamu tengok lagi ada lagi ialah stentor. Yang ni tak ada, tak perlu. Tak perlu nak hafal. Cikgu bagi contoh je. Cikgu nak buka minda kamu tu. Okey, protozoa ni banyak spesies. Okey, dan satu lagi Euglena. Okey, ni antara contoh-contoh lah. Jadi kalau kita tengok kat sini, saiz dia agak mengecil sedikit. 5 mikrometer sehingga 250 mikrometer. Okey, jadi bentuk kamu boleh tengok rajah kat sini. Jadi bentuk dia tidak tetap. Okey, kebanyakannya protozoa ni adalah tidak tetap. Okey, cikgu nak tanya salah satu contoh je kalau orang nak tengok orang macam contoh kalau orang tu kena bunuh disebabkan oleh lemas, okey, biasanya pakar-pakar forensik ni dia akan tengok protozoa yang ada di dalam paru-paru. Okey, bila dia tengok protozoa jenis ni, orang ni ada kat dalam paru-paru dia. Yang ini adalah dibunuh di kawasan mana dilemas dalam laut. Kat sini ialah kolam, yang ini adalah sungai. Itu adalah kegunaan protozoa. Faham? Jelas? Jadi cikgu keluarkan sedikit keluar sikit daripada topik tu. Jadi kita takut sebab kita tak tahu, sebab bila kita dah masuk KSSM ni unsur kebat akan diperkenalkan. Jadi kamu kena berfikir. Okey, itu antara contoh kita tengok habitat. Kita dah tahulah protozoa memang dia mesti akuatik. Tempat lembap dan kebanyakannya berada di badan organisma hidup. Bentuk dia ialah sfera, berbentuk lilitan dan juga tidak mempunyai bentuk yang tetap. Itu adalah ciri-ciri yang kita boleh lihat pada habitat dan juga bentuk. Cara pemakanan ada dua. Saprofitisme. Kemudian yang kedua ialah parasitisme. Jadi saprofitisme ni ialah untuk mendapatkan makanan daripada bahan yang telah mati dan juga reput. Yang ni biasanya dijalankan oleh ameba. Kemudian parasitisme ni ialah mendapatkan makanan daripada organisma hidup yang lain. Contohnya Plasmodium. Plasmodium ni kalau kita tengok kat sini Plasmodium ni Plasmodium ni biasanya kalau kita tengok ni biasanya ada di dalam darah. Jelas? Bila kita sebut Plasmodium ni ada di dalam darah. Ni ada sel-sel darah merah kita lah ni. Jadi kalau kita tengok Plasmodium ni biasanya dia boleh menyebabkan penyakit apa? Ni tugasan kamu yang kedua. Yang kedua, cikgu dah cakap tadi. Yang pertama cikgu nak tengok apa maksud yang spesies yang nombor 1 tadi. Plasmodium ni pun cikgu cakap dah dia ada selalu berada di dalam darah manusia dan dia boleh menyebabkan penyakit apa. Jadi ada dua tugasan umum. Nanti cikgu akan tanya. Saya akan tanya masa secara bersemuka. Dah ambil take note tu, dua tu. Saya ambil take note pula bagi Azim. Azim tanya cikgu yang ni Myxogastria ni. Nanti cikgu akan check. Itu tugasan pertama pada cikgu. Jadi tugasan yang kamu sekarang ni ada dua. Boleh? Faham? Boleh. Kita pergi kepada yang seterusnya ialah pembiakan. Sama juga. Pembiakan ada dua. Aseks dan juga seks. Aseks ni ialah belahan dua. Contohnya ameba dan paramecium. Bagi seks ni ialah konjugasi. Kalau cikgu cakap itu, kalau konjugasi ni dia melibatkan faktor apa yang paling penting kat situ? Pertukaran bahan genetik.
baju sama tapi genetik yang berbeza. Okey, boleh? Faham? Jelas? Okey, konjugasi ni. Jadi dia sama juga untuk kumpulan-kumpulan mikroorganisma yang lain. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya ialah virus. Okey, virus ni yang paling kecil. Okey, kita tengok yang seterusnya ialah pengenalan bagi virus. Okey, mikroorganisma yang paling seni, yang paling kecil sekali. Okey, tidak mempunyai organisasi sel. Okey, organisasi sel ni maksud dia apa? Dia tak ada cytoplasma, dia tak ada membrane sel, okey, dan sebagainya. Itu yang dimaksudkan dengan tidak mempunyai organisasi sel. Okey, dan tidak menunjukkan ciri-ciri hidup. Okey, apa maksud tidak menunjukkan ciri-ciri hidup ni? Okey, ingat je. Kalau bakteria, kalau fungi, kalau protozoa, kalau alga, okey, dia ada mencerminkan ciri-ciri hidup. Tapi bagi virus ni dia special sikit. Okey. Jadi dia punya konsep dia senang je. Bila berada di luar, dia akan menjadi bentuk hablur. Hablur tu apa maksud dia? Pernah dengar tak ayat hablur? Pernah dengar tak? Macam spray, okey, tak berapa tepat. Rabiatul. Hablur. Tahu tak ejaan hablur? Okey, saya sebab saya punya apa ni HABLUR. Okey, cikgu type kat sini kalau tak berapa nampak. Okey, hablur. Pernah dengar tak ayat ni? Ya, betul. Kristal. Okey, ini tepat. Betul. Dia macam kristal. Okey, tapi pada cikgu dia macam bentuk garam. Okey, faham? Okey? Boleh ni? Semua boleh ikut? Okey. Okey, biasanya macam ni. Okey. Itu sebabnya kalau kita tengok faktor utamanya kita kena basuh tangan sekarang ni ialah kita takut virus lah. Okey, sebab apa? Virus ni dia bila berada kat luar dia jadi bentuk garam. Dia tak jadi macam bentuk-bentuk hidup. Itu sebabnya bila konsep virus ni biasanya orang akan gunakan sebagai senjata biologi. Okey, kadang-kadang dia letak dia tak payah nak pergi ambil peluru, nak pergi masuk dalam pistol kemudian tembak orang, tak perlu. Kadang ada separuh orang tu dia cerdik, dia letak je macam tepung ke, bentuk tepung ke, macam bentuk garam ke, tiba-tiba dia letak sekali dekat surat tu. Jadi apa yang paling penting dia bila orang sentuh je, ingat je kalau virus ni dalam bentuk hablur kena pada organisma je, dia terus menjalankan proses hidup. Okey, jelas ni? Okay, ada apa-apa soalan? Virus? Virus ni dia special sikit. Okey, jadi luar garam, masuk dalam tubuh badan manusia, baru dia akan jadi bentuk hidup. Okey, boleh? Okey, kemudian dia tidak mempunyai cytoplasma, membran, plasma dan juga nukleus. Okey, yang ini sebenarnya dia merujuk yang atas ni lah tadi. Tidak mempunyai organisasi sel. Okey, dapat dihablurkan. Itu kamu kena hati-hati. Semua orang pernah sesama atau tidak? Semua orang pernah sesama tak? Pernah. Okey. Kamu perasan tak bila ada satu part, okey, saya rasa bila dah besar ni okey lah, tak ada masalah lah. Mungkin kamu perhatikan, cuba tengok adik-adik kamu tu. Okey, kalau dia tidak kesat dengan betul sesama tu, okey, apa yang kamu akan nampak? Ni sekarang cecair tu keluar dekat hidung dia, sesama tu. Apa yang kamu nampak kalau dia tak bersihkan dengan betul? Apa yang kamu nampak? Cepatlah respon dengan cikgu ni. Pernah tengok tak budak kecil kalau dia punya sesama dia tu dibiarkan, apa akan berlaku? Dia mengeras, dia macam keras kat hidung. Dia macam jadi bentuk-bentuk keping kan, kuping, betul? Setuju? Jadi itu adalah bentuk hablur, salah satu contoh hablur. Jadi kalau kamu dah tahu, kamu nak pegang tak? Tak. Okey. Kenapa kita tak nak pegang? Dia ada ni. Ada virus. Tak, memang kita cerita virus ni. Kenapa kita tak nak pegang?
kita kena ambil macam towel, kita lapkan kan, kita bersihkan dan sebagainya. Tapi kenapa kita tak nak pegang? Kotor. Okey. Okey, jawapan dia ialah kita akan menjadi ejen tempat hidup bagi virus yang seterusnya. Betul? Setuju? Menjadi habitat lah, betul? Okey, itu sebabnya bila kalau kita tengok bila orang pegang benda-benda macam tu, itu macam contohlah. Jadi garam tu bila kena sentuh pada manusia, yang kita paling takut sekali bila dia masuk di dalam melalui salur pernafasan atau mulut kita tu, bila kita sedut, okey, hablu-hablu ni masuk ke dalam ni, akan dia terus, virus ni akan menjadi benda-benda hidup. Okey, jadi dia akan jalankan proses hidup. Okey. Okey, jadi itu yang paling kita kena faham, ciri yang istimewa bagi virus. Okey, kemudian ni dia tidak makan, berkumuh dan juga tumbuh. Okey, membiak dalam sel hidup. Okey, dia ada dua jenis asid nukleik yang ada pada virus, iaitu DNA dan RNA. Itu kita tengok, kita ambil vaksin tu, kita akan dengar apa tu? mRNA kan. Tu antara contoh lah. Itu semuanya adalah maklumat genetik. Okey, tolong betulkan kat sini, ada U pula kat sini. Dia asid nukleik. Bukan asyut. Okey, dan yang diselaputi dengan lapisan protein. Okey, itu adalah pengenalan bagi virus. Okey, ni adalah bentuk-bentuk virus. Okey, jadi cikgu minta tolong hafal yang ini. Ini yang paling popular. Okey, kita panggil dia bacteriophage. Okey. Nama bakterio, okey, dia bukan bakteria. Dia adalah virus. Jadi dia ada dua je komponen utama dia. Ada selaput protein dan juga DNA. Ada leher kat sini dan juga kaki. Okey, yang ni bacteriophage ni, okey, biasanya kalau peringkat tinggi dipanggil bacteriophage T4. Okey, T4. Jadi dia hanya menyerang bakteria sahaja. Virus bagi bakteria. Okey, yang ni virus influenza sesama. Okey, ni ialah bentuk virus mozaik tembakau. Okey, ni adalah virus corona. Ni bentuk dia. Ni yang dipanggil, dia punya duri-duri itulah, spike dia tu. Okey. Okey, yang seterusnya kalau kita tengok daripada segi saiz, okey, 0.2 mikrometer hingga 0.4 mikrometer. Okey, bentuk pelbagai, kamu boleh tengok kat sini. Okey, ini adalah Ebola. Ebola virus ni sangat bahaya, dia banyak datang daripada Afrika. Okey, jadi bila masuk dalam tubuh badan manusia, dia boleh menyebabkan pendarahan pada mata dan juga hidung. Okey, dan kadang-kadang boleh keluar pada mulut. Okey. Adenovirus ni virus sesama burung, okey, dan sebagainya. HIV ni yang sangat famous, okey, yang serang pada manusia. Hepatitis B. Hepatitis B ni ada banyak cerita yang menarik yang cikgu boleh ceritakan kat sini. Hepatitis B ni. Okey, macam contoh, okey, kalau kamu tengok kat sini, okey. Hepatitis A semua orang boleh kena. Okey, semua orang boleh kena. Okey. Kalau hepatitis B ni, okey, kebanyakannya orang yang boleh kena ialah orang-orang yang telah berkahwin. Okey, sebab jangkitan dia adalah melibatkan daripada darah dan melainkan kalau katakan ada orang tu accident, okey, lepas tu dia terima darah daripada orang lain, okey, itu kebarangkalian mendapat hepatitis B tu boleh berlaku. Okey, tapi kalau macam contohlah, itu sebabnya kalau kita tengok kuasa Tuhan ni, okey, kuasa Tuhan ni dia boleh tahu, kuasa Allah ni dia boleh tahu. Macam contohlah, okey, katakan kamu pergi klinik, okey, kamu pergi klinik, okey, kalau start je, okey, dia dah check kamu je, tiba-tiba doktor tu tanya, ayat yang pertama, kamu dah berkahwin ke belum? Okey, lepas tu kamu dengan bangganya kamu jawab, tidak. Okey, lepas tu yang kedua, okey, dia akan tanya kamu, pernah menerima darah daripada orang lain atau tidak? Kalau kamu kata tidak, okey, jadi doktor dia tak akan beritahu, tapi dalam institusi kesihatan ni dia dah tahu dah. Hepatitis B ni ialah kebanyakannya orang yang boleh dapat jangkitan melalui darah dan juga air liur. Faham tu?
Okey, dan juga satu lagi ialah melalui air mani. Okey, jelas tak ni? Faham? Semua orang faham tak ni? Okey. Okey, jadi maknanya kalau macam hepatitis A tu tadi ialah macam contoh dia ialah kalau kamu kalau katakan kamu contoh dia ialah kamu buang najis merata-rata dan sebagainya, tu confirm lah semua orang boleh kena hepatitis A. Okey, dia ada lagi jenis-jenis hepatitis yang lain lagi. Jadi institusi kesihatan tu dia akan tahu, okey, pelajar ni kalau dia ada hepatitis B, okey, lepas tu dia tak dia tidak berkahwin, dia tidak derma darah. Okey, jadi dia akan tahu dah apa aktiviti seseorang tersebut. Cara dia dapat hepatitis B. Jadi kamu boleh fikirkan sendiri. Okey, jadi hati-hati. Okey. Okey, kemudian yang seterusnya ialah habitat. Okey, kamu boleh tengok kat situ, hidup dalam sel perumah, membentuk hablur apabila berada di luar sel hidup. Okey, ini cikgu dah jelaskan tadi. Okey, bentuk dia adalah sfera, helix. Okey, helix tu macam ni lah bentuk dia. Helix macam tu. Macam spring. Tu helix. Boleh nampak ke lukisan cikgu ni? Boleh nampak tak? Tak? Boleh tak nampak ke? Sekejap cikgu tukar pen. Pun tak nampak jugalah. Okey, tak apalah. Dia helix tu macam bentuk spring Okey, sepatutnya background cikgu ni elok putih. Okey, kemudian polyhedral. Okey, ini adalah adenovirus dan juga kompleks. Ini adalah antara bentuk-bentuk virus yang boleh kamu lihat. Okey. Okey, cara pemakanan bagi virus satu saja, parasitisma. Okey, mendapatkan makanan daripada organisma hidup. Yang lain apabila berada di dalam sel perumah. Okey, itu sebabnya kalau kita tengok, kalau dia masuk kepada tubuh badan manusia ni, dia boleh menyebabkan impak yang sangat tidak baik pada manusia. Okey, dan juga organisma hidup yang lain. Okey, cara pembiakan dia kalau kita tengok kat sini, membiak apabila berada di dalam sel hidup dengan menggunakan komponen sel hidup untuk menghasilkan salinan virus. Okey, maksud dia macam ni. Virus ni, okey, dia landing. Okey, dia landing dekat bakteria. Okey, jadi ni apa nama virus ni tadi? Cikgu cakap yang paling popular ni. Apa nama dia? Virus ni. Saya tak nak sebut virus. Saya nak kamu nampak je macam bentuk satellite ni. Virus apa ni? Apa nama dia? Senyap lagi. Apa nama virus ni? Anak-anakku sekalian. Biovirus cikgu. Okey, bacteriophage. Betul, Rabiatul. Okey, bacteriophage. Okey, jadi dia akan landing pada permukaan kat sini. Okey, lepas tu dia akan suntik genetik. Dia akan bagilah genetik kat sini. Sekejap Kejap cikgu nak buat lukisan cikgu pun macam ni. Tadi impact ni. Okey, Okey, jadi dia akan keluarkan satu genetik kat sini. Okey, ni genetik yang keluar daripada, nampak tak yang warna merah tu? Nampak. Okey, jadi genetik yang keluar daripada bacteriophage ni, dia akan keluar, kemudian dia terus serang yang asal ni. Jadi merah ni terus akan serang yang asal ni. Okey, jadi maknanya kat sini akan rosak. Okey, dia membentuk pula bacteriophage yang lain. Okey, jadi akhirnya apa akan berlaku? Jadi bakteria tu akan pecah. Okey, jadi dia akan membentuk virus yang baru. Okey, faham tak tu? Itu sebabnya kalau kita tengok betapa bahayanya HIV tu pada tubuh badan manusia. Kalau orang kena HIV ni kadang-kadang, pernah tengok tak orang kena HIV? Cikgu nak tanya secara jujur. Tak pernah. Okey, jadi biasanya kalau nak tengok orang yang kena HIV ni, kita nampak kadang-kadang dia macam bentuk orang biasa. Tapi kalau kamu ada peluang besok, katakanlah cikgu doakan ke semua kelas ni 18 orang ni ada peluang untuk nak masuk universiti besok. Kalau ada lawatan ke hospital dan sebagainya, kamu tengok orang HIV ni. Orang HIV ni kadang-kadang kejap dia kurus, kejap dia gemuk, kejap dia ni, lepas tu ada kulit gatal-gatal, okey, ada macam-macam jenis penyakit lah.
HIV ni dia simptom dia serang sistem imunisasi tubuh badan manusia tu. Jadi makna manusia tu tak ada lagi sistem pertahanan badan. Jadi dia mudah kena penyakit. Itu HIV. Okey, jadi kamu kena ingat HIV ni kalau boleh kita doalah sebaik-baiknya janganlah kita dapat jangkitan daripada HIV. Okey, jadi kalau kita dapat HIV tentulah dia akan menghasilkan penyakit AIDS. Okey. Okey, jadi kita dah selesailah kita punya 4. Okey, jadi saya nak tambah kat sini sebagai yang kamu kena ingat. Okey, apa yang kita dah belajar tadi? Kumpulan apa yang kita dah belajar? Yang pertama apa? Bakteria. Bakteria, bagus. Lagi? Protozoa. Protozoa. Lagi? Fungi. Okey, fungi atau fungi. Okey, lagi? Virus. Virus. Okey, virus dah sebut. Bermula dengan huruf P. Okey, ulang balik. Daripada kecil ke besar. Yang pertama apa? Virus. Lepas tu? Bakteria. Okey, bagus. Lepas tu? Protozoa. Okey, lepas tu? Okey, fungi atau fungi. Okey. Okey, jadi ayat yang pertama cikgu nak kamu ingat tak lagi konsep 4 tambah 1 tu? Kamu ingat tak lagi yang cikgu dah cakap itu? Okey. Jadi yang 4 tadi kita kenali dia sebagai patogen. Okey, cikgu tak nak sebut apa dulu. 4 kumpulan tu kita panggil dia sebagai patogen. Okey, agak-agak patogen ni apa? Kamu dah belajar tadi ciri-ciri dia tadi. Banyak sangat. Patogen tu apa? Cepatlah, cakaplah. Cikgu, saya tak tahu. Cakap macam tu. Oh, saya kalau yang tahu, kamu respon. Patogen tu apa? Tak tahu cakap tak tahu? Tahu. Mikroorganisma. Ya, betul. Kita ceritakan ni mikroorganisma semua. Kita tak cerita benda lain. Patogen tu apa? Okay, kamu refresh back apa yang banyak yang cikgu ceritakan tentang daripada bakteria sampailah ke virus tadi. Apa dia? Okay, cara pemakanan dia apa banyak dia tadi? Apa cara pemakanan dia? Kebanyakan 4 kumpulan ni. Saprofitisme. Okay, saprofitisme. Okay, lagi? Parasitisme. Okay. Dua-dua ni boleh menyebab impact dia apa pada tubuh badan. Kita cerita manusia lah. Apa dia? Mendatangkan kesan baik ke tidak baik? Buruk. Okey, kalau kesan buruk dia akan menghasilkan apa pada manusia? Penyakit. Bagus. Okey, jadi ingat je patogen ni ialah kumpulan-kumpulan yang menyebabkan penyakit. Okey, faham? Faham atau tidak? Okey. Kalau orang tanya, kenapa anda katakan patogen tu kenapa anda katakan 4 kumpulan tu ialah patogen? Macam mana kamu nak jawab? Macam mana agaknya kamu nak jawab? Yalah, yang pertama, okey, kamu akan jawab yang pertama, ayat yang pertama kamu akan cakap ialah ia menyebabkan kesan buruk pada manusia kerana ia menyebabkan penyakit dan satu lagi boleh menghasilkan toksik pada tubuh badan manusia. Okey. Okey. Kalau itu okeylah kamu boleh jawab. Tapi kalau dia kata jelaskan, kalau jelaskan apa kamu akan jawab tu kat situ? Rujuk dia apa dia? Nutrisi. Boleh ni faham? Okey, jadi maknanya kalau penyakit tu berlaku disebabkan cara pemakanan mikroorganisma tersebut. Okey, jadi kita dah selesailah kumpulan-kumpulan patogen. Okey, kita pergi yang last. Okey, iaitu alga. Okey, ni tak ada. Okey, ingat je. Kalau saya zaman-zaman sekolah dulu, cikgu saya kata, ni gambar apa ni? Lambang apa tu? Kalau orang putih selalu punya lambang ni, lambang apa ni? Lambang apa tu? Cikgu buat macam tu. Dia kata angel. Malaikat yang baik. Faham tu? Okay, alga ni.
Kalau yang kita punya apa dia, virus, kita punya bakteria, kita punya protozoa, kita punya fungi, kamu ingat je lah. Okay, this is the devil. Syaitan lah. Dia ekor lah macam tu. Okay, ni tanduk sebenarnya. Okay, ni baik. Ni akan membentuk 4 plus 1. Okay, faham? Okay, kita tengok yang seterusnya. Okay, ini adalah alga, organisma unicell. Okay, contoh dia ialah Chlamydomonas. Okay, multicell ialah Spirogyra. Ni bentuk apa ni? Panjang ni. Kita panggil bentuk apa ni? Kalau bentuk panjang kita panggil bentuk apa tadi? Bermula dengan huruf F. Filament. Bagus. Okay, ni bentuk filament lah ni. Panjang. Okay, mempunyai kloroplast, nukleus, cytoplasma dan membran plasma. Okay, dan kebanyakannya adalah sel berselulosa. Kalau berselulosa, kita boleh kaitkan dengan apa? Kalau cikgu sebut selulosa, kita boleh kaitkan dengan apa kat tadi? Ingat tak? Dinding sel, betul? Setuju? Tak sedap lah, tak ada pen ni. Tulisan pun macam tak cantik. Okay, dinding sel. Itu adalah yang kaitan dia dengan dinding selulosa. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, ini adalah bentuk Spirogyra, bentuk filament. Dia ada dinding sel, dia ada kloroplast. Okey, dia ada pyrenoid. Okey, pyrenoid ni macam ada bintik-bintik halus yang ada di dalam kloroplast. Okey, dan kemudian dia ada nukleus. Okey, ini adalah bentuk Chlamydomonas. Okey, dia ada ekor kat sini untuk pergerakan. Okey, dia ada mitokondria. Okey, dan lain-lain. Okey, jadi yang ni saya rasa tak ada sangat lah yang keluar. Tapi yang biasa famous dalam apa alga ni ialah Spirogyra. Chlamydomonas ada nama tapi jarang ditanya tentang struktur. Tapi Spirogyra ni selalu keluar dalam SPM. Okay, selalu ditanya apakah bentuk Spirogyra ni. Okay, dia punya struktur. Okey, habitat, okey, akuatik, tempat lembap, okey, terdapat sebilangan alga hidup di gurun, manakala sebilangan lagi hidup di dalam mata air panas. Okey, jadi maknanya alga ni juga boleh berada di kawasan air yang mempunyai suhu yang sangat tinggi. Okey, bentuk sfera, lilitan, okey, dan bentuk tidak tetap, okey, dan ada lagi bentuk-bentuk yang lain, filament dan sebagainya. Okey, nutrisi, nampak satu je. Nampak cara pemakanan ni akan menentukan sama ada dia baik atau tidak baik. Okey, jadi kita tengok kat sini dia adalah autotrofisme atau autotrofik. Okey, penerangan dia ialah kebanyakan alga mempunyai klorofil. Jadi bila ada klorofil dia boleh menghasilkan makanan dia sendiri. Jadi dia tidak perlu menyusahkan orang yang lain. Okey, mikroorganisma yang lain, organisma yang lain dan sebagainya. Sebab dia boleh menjalankan proses fotosintesis. Okey, pembiakan aseks ada belahan ada dua, dia ada fragmentasi. Okey, fragmentasi ni maksud dia macam ni. Okey, cikgu ada satu mikroorganisma sini, tiba-tiba dia putus. Kecil kat sini. Okey, nampak tak lukisan tu? Okey? Okey. Jadi dia putus daripada induk, jadi yang ini akan jadi mikroorganisma yang lain. Okey, faham? Itu dipanggil fragmentasi. Okey? Okey, kemudian pembentukan spora. Okey, kemudian seks ni ialah konjugasi. Ingat je, kalau konjugasi ni tak ada benda yang lain lah. Dia biasanya adalah melibatkan pertukaran genetik. Okey, ini adalah salah satu contoh asexual. Okey, ini dia buat belahan dia dua. Banyak lah. Dia akan menghasilkan bentuk-bentuk yang tertentu. Okey, ini adalah bentuk konjugasi. Maknanya dia akan berlakunya pertukaran bahan genetik kat sini. Okey, jadi dia akan menjadi individu baru walaupun bentuk atau dia punya struktur asal tu ialah benda yang lama. Tapi genetik dia baru. Okey. Okey, ini adalah fragmentasi. Yang cikgu sebut tadi lah. Kalau dia putus, dia akan menghasilkan komponen yang baru. Okey. Okey, dah ada buku. Okey, habislah tentang alga. Alga agak simple saja. Okey, saya nak kamu keluarkan buku latihan.
Okey, yang ni terus buat je dalam buku objektif. Buku apa tu? Objektif buku apa? SC3 ke SC2? SC3. SC3. Okey, salin soalan ni. Okey, tak apa, jangan risau. Nanti cikgu uploadkan balik dalam YouTube, kamu tengok balik. Okey, kalau nak salin boleh salin. Kalau okey, kamu boleh salin, tak ada masalah. Okey, agak-agak apa jawapan ni nombor 1 ni? A, B, C atau D? Okey, saya nak setiap orang respon. Apa jawapan dia? Nombor 1. Sambil kita buat, salin. Lepas tu kita bincang apa jawapan dia. A, B, C atau D? Sebelum tu saya nak tanya, mikroorganisma ni mikroorganisma apa? Okey, dah habis salin? Nanti salin elok-elok lah. Salin elok. Kamu buat atas buku nota conteng biasa dulu, conteng tu. Lepas tu pindahkan dalam buku SC2. Jadi at least ada bahan nanti. Nanti naik sekolah cikgu nak tengok benda-benda ni ada. Okey, apa jawapan dia? Nombor 1. Okey, soalan pertama cikgu, mikroorganisma ni apa nama dia? Kumpulan apa ni sebenarnya? Spesies apa nama dia? Dah habis salin? Ke tengah salin? Dah. Okey, dah. Okey, yang dah tu bagi cikgu jawapan. Type dalam chat. Apa jawapan dia tu? Sebut nama mikroorganisma ni apa dulu. Tu sebut dengan kamu punya mic tu. Mikrofon tu. Apa nama dia? Kumpulan apa? Nama spesies apa? Cikgu fikir. Ya? Ya, Aina? Tak berapa dengar je, Aina. Sekejap, tengah fikir. Oh, tengah fikir. Azim, kenapa ada tanda soal? Azim suka letak tanda soal. Hidup kena yakin. Buang tanda soal tu. Type sekali lagi. Tapi letak titik. Hidup ni mesti kena lalu. Okay. Kita buat macam ni, kita akan dapat jawapan dia. Ya atau tidak je. Tu dia tak ada betul atau salah je. Dia tak ada tengah-tengah. Tak yakin tu dia tengah-tengah tu. Okey, yang lain cepat. Okey, apa nama mikroorganisma tu? Okey, Azim sebut tu betul tu sebenarnya. Fungi. Kumpulan fungi. Okey, kalau nama spesies ni apa ni? Selalu jumpa kat mana tu? Clue dia selalu yang kita makan. Roti. Okey, yeast. Okey, apa jawapan dia tu? D, pembentukan spora. Are you sure? Pembentukan spora? Yeast. Ingat balik. Kumpulan fungi atau kulat ada 2 kan? Kumpulan dia. Yang mana satu? Tu pertunasan. Ya, betul. Jawapan dia ialah pertunasan. Sebab dia yeast kan? Siapa yang menjalankan pembentukan spora ni? Mucor, betul? Kulapuk. Kulapuk. Okey. Semua dah salin soalan ni? Ni soalan SPM ni. Dah salin dah? Dah, okey. Kita pergi soalan yang kedua. Penilaian seterusnya. Boleh salin. Lepas tu respon kat cikgu. Maklumat berikut menunjukkan nama bagi sekumpulan mikroorganisma. Okey, ameba, euglena, paramecium
buku sains kena sediakan Rabiatul 3, SC1 tu untuk nota, SC2 tu ialah untuk struktur dan esei. Okey, SC3 tu ialah buku untuk soalan objektif. Macam ni lah cikgu buat sekarang soalan objektif, kamu salin dalam objektif. Okey, alasan dia kenapa? Cikgu Azman, kenapalah Cikgu Azman ni buat 3 buku? Okey, yang pertama macam ni. Kalau katakan kamu dah sampai masa SPM tu nanti, kita akan mulakan dengan kertas apa dulu selalu sains? Kertas apa dulu? Kertas 1, betul? Kertas 1 objektif. Okey, cuba kamu bayangkan kalau cikgu letakkan semua soalan tu dalam satu buku, mudah kamu rujuk atau tidak? Tak. Tak, kamu akan serabut, betul? Betul. Dengan subjek macam-macam lagi kamu dah serabut. Okey. Jadi tujuan cikgu ialah cikgu pecahkan buku tu sebenarnya macam ni. Bila kalau katakan kamu kertas 1, okey, nanti kamu ni ada soalan objektif. Jadi kamu baca je lah soalan objektif. Kamu dah tak fokus benda lain dah. Kalau kamu lamsamkan semua benda tu, jadi kamu terpaksa ini objektif, kan dah sampai muka surat yang sebelah, kamu tengok jumpa lagi soalan objektif yang lain dan sebagainya. Okey, Roberto, Roberto. Ada masalah tak? Siapa yang ada masalah nak beli 3 buku, beritahu cikgu. Okey? Okey, alhamdulillah. Tak ada problem tu yang cikgu syukur sangat tu. Okey, berbalik pada soalan nombor 2 kita ni. Okey, apa jawapan dia? D. Okey. Protozoa. Protozoa. Yang lain? D. Protozoa. Okey. Kalau cikgu tanya, kenapa? Apa jawapan dia tu? Kenapa? Kenapa kamu pilih D tu sebagai protozoa? Sebab ada amoeba. Ada ameba. Okey, senang je jawapan dia. Alga tu kumpulan dia lain kan? Okey, dia biasanya alga ni apa dia contoh dia tadi kita dah belajar tadi? Spiro, Gyra dan sebagainya. Bakteria tadi dia lebih fokuskan kepada Coccus, Bacillus dan sebagainya. Kulat yang 2 yang famous tu lah. Iaitu apa tadi? Roti, yeast dan juga mucor, betul? Okey, dan protozoa. Jadi kita ingat tu alasan dia tu je lah. Sebab agar bakteria kulat ni kumpulan yang lain, nama spesies-spesiesnya lain. Okey, tahniah, betul. Jawapan dia D. Okey, last. Slide yang terakhir. Minggu depan kita dah boleh masuk topik baru. Labelkan dulu P tu apa, Q tu apa. Salin soalan ni Cikgu ambil je soalan-soalan petikan ni semua soalan SPM. Lukis je cincai-cincai dulu dalam buku conteng. Okey, nanti kamu salin balik dalam buku SC3. Okey, Azim dah respon. Yang lain? Aiman pun dah respon. Cikgu dah dengar tadi. Cikgu tak nak bagi jawapan dulu. Anak-anak puteri cikgu ni dah tak bersuara ni, senyap ni. Putera-putera cikgu pula dah bersuara dah. Cepat. D, cikgu. D. Seorang Aina dah respon. Yang lain? Cikgu rasa macam Sarah ada tak Sarah? Sarah ada tak? Cikgu rasa dalam kelas ni ada Sarah. Okey, ramai dah respon. Dian pun dah ada. Okey, bagus. Fatihah pun dah ada. Okey. Jadi, apa yang kamu bagi jawapan dekat chat tu, okey, dekat message tu, betul. Jawapan dia adalah D. Okey, tahniah. Okey, setakat ni kamu dah 2 kali dengan kelas cikgu ni, boleh ikut ke atau tidak? Okey, cikgu nak minta sikit bagi skala penilaian. Okey, sekarang ni skala penilaian tu saya nak setiap orang bagi tapi tak payah cakap. Kamu bagi dekat chat tu dulu. Okey. 1 tidak faham langsung, 10 sangat faham. Okey, jadi kamu letak nilai tu kat mana?
kelas kita hari ni. Okey, terima kasih Azim. Yang lain? Sebab cikgu perlu buat refleksi. Kalau kamu tak respon, nanti saya mengajar macam syok sendiri je. 8.5, okey. Okey, tak apa Aiman, nanti dia masuk awal. Okey, ada lagi tak? Okey. Okey, secara umumnya, cikgu anggap kelas kita ni berjaya lah. Okey, jadi respon dia kebanyakannya semuanya adalah 5 ke atas. Okey, jadi nanti bila naik sekolah, cikgu nak apa yang kamu kena buat pula fasa yang seterusnya ialah penambahbaikan. Okey, apa yang perlu cikgu perbaiki untuk kamu lah, untuk supaya kamu lebih mudah faham. Boleh ni? Jadi saya boleh komen kamu, kamu boleh komen cikgu. So kita win-win situation. Betul? Supaya kelas kita ni akan menjadi lebih baik. Boleh tak ni anak-anakku sekalian? Boleh. Boleh. Okey, jadi kita dah penghujungkan kelas kita ni. Okey, jadi cikgu berhenti kelas kita pada pukul 10. Okey, jadi saya nak nota dah mula bergerak. Jangan tunggu cikgu kata buat nota ni. Saya senang je nanti. Minggu kedua saya tahu dah mesti kalau boleh kamu buat je nota tu sampai kalau dah masuk bab 2 buat je 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan sebagainya. Terus buat je. Sampai habis pun kalau kata 3 bulan ni kamu boleh siapkan nota tu dah lagi bagus. Okey, nota cikgu tak nak kamu salin daripada buku teks bulat-bulat. Saya nak kamu asimilasikan. Okey, buatkan dalam bentuk yang ringkas, yang mudah kamu faham. Okey, nanti cikgu akan sharekan nota. Macam mana menulis nota yang terbaik. Tak apa, yang pertama ni cikgu nak tengok nota kamu dulu. Okey? Okey, jadi tak ada apa-apa lagi daripada cikgu. Okey. Jadi siapa yang tak apa, insyaAllah kalau kita tengok, saya tengoklah kalau katakan video ni nanti okey, cikgu akan uploadkan seperti biasalah dalam YouTube. Jadi kamu boleh tengok balik sebagai ulang kaji apa yang kita dah buat pada kelas kita pada hari ini. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey. Be focus. Okey, jadi kekal menjadi seorang pelajar. Okey, jadi jangan jadi ada separuh-separuh lah. Mesti nak jadi dewasa awal, nak jadi macam orang besar awal, tu jangan dulu. Yang pertama ialah fokuskan menjadi student dulu. Selesaikan kita punya SPM, lepas tu kamu buatlah jadi orang yang berfungsi di dalam masyarakat. Okey, terima kasih banyak-banyak. Kita berhenti kelas kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih semua. Kamu boleh left group. Terima kasih cikgu. Okey, sama. Terima kasih cikgu. Okey, sama. Terima kasih cikgu. Okey, sama. Cikgu. Okey, sama.